السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا، ثبت أقدامنا وتمم تقصيرنا يا ربنا رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، حي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. اللهم اغفر لنا. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dapat sama-sama dalam pengajian tafsir surah Tabarak. Alhamdulillah, kita sampai kepada ayat ke-25. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Terjemahannya, dan mereka berkata, bilakah janji ini? In kuntum, sekiranya kamu. Shadiqina, ialah orang-orang yang benar. Jadi ada beberapa persoalan yang insyaAllah kita sama-sama bincangkan daripada ayat ke-25. Pertamanya, apakah hubungan ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya? Jadi daripada sekiranya kita lihat kepada surah Al-Anbiya ayat 37, sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan perkataan orang-orang kafir ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahawa manusia dicipta dengan satu sifat, iaitu tergesa-gesa ataupun gopoh gapah. Jadi nak difahami daripada situ bahawa salah satu sifat manusia yang Allah Ta'ala ciptakan, salah satu sifat nafsu ammarah yang membawa kepada kekufuran ialah al-ajalatu, sifat tergesa-gesa. Dan itulah yang ingin dibincangkan dalam ayat ini. Maksudnya hubungannya dengan ayat sebelum ni ialah menyatakan salah satu sebab kekufuran manusia ialah al-ajalah, tergesa-gesa ataupun tergopoh gapah. Dan persoalan seterusnya, ayat yang sedang kita bincangkan ni, ayat 25 ni diulang di dalam Al-Quran, maksudnya dengan bentuk yang sama, dengan huruf yang sama, sebanyak 6 kali. Pertamanya dalam surah Yunus, surah Anbiya, surah An-Naml, surah Saba, dan ayat yang sama juga ada dalam surah Yasin. Dan dibaca juga, wujud juga dalam surah Al-Mulk yang sedang kita baca sekarang. Jadi persoalannya, mengapakah ayat ini diulang dengan bilangan yang banyak di dalam Al-Quran? Itu persoalan yang perlu kita fikirkanlah. Jadi apabila Allah mengulang perkataan-perkataan orang kafir ni, jadi seolah-olah Allah Ta'ala ingin mengingatkan kepada kita tentang dararul ajalah, kemudaratan, tergesa-gesa dan gopoh tadi. Tadi pertama sekali, sekiranya kita lihat secara ringkasnya apakah kemudaratan tergesa-gesa tadi. Pertama sekali, tergesa-gesa ni dia ialah lawan kepada kesabaran. Jadi kalau kita lihat dalam perjalanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dinyatakan dalam kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Maksud Nabi Khidir memberi satu pesanan, la tas'alni, jangan kamu tanya, hatta uhditha laka minhu zikra, sehinggalah aku memberitahu. Jadi sekiranya seorang tadi tergesa-gesa, maka dia tak akan boleh tunggu dan dia tak akan boleh sabar menunggu jawapan. Jadi sifat tergesa-gesa itu akan menyebabkan dia tadi engkar, menyebabkan dia tadi mempersoalkan, dan akhir sekali menyebabkan dia tadi terputus dari perjalanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kedua, yang mengapa Allah Ta'ala mengulang ayat ni sebanyak 6 kali. Maksud kita maklum sekarang ni, yang kita bincangkan sekarang ni ialah al-ajalatu. Ajalah ni maksud tergopoh gapah kepada kejahatan. Maksudnya, apa saja kejahatan yang ada, dia akan tergesa-gesa mengejar kejahatan tersebut. Jadi sememangnya perkara tadi amat bahaya. Kerana sekiranya kita terkejar-kejar,
kepada sesuatu kejahatan, maka akan berlaku ialah sebaliknya. Maksudnya kita akan melengah-lengahkan kepada urusan kebaikan. Maksudnya sepatutnya diterbalikkan. Sepatutnya kita tadi tergesa-gesa untuk mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk memulakan ibadat, untuk mula bertaubat. Tapi sekiranya kita mengikut sifat ajalah, sifat tergesa-gesa ni, maka kita akan tergesa-gesa untuk melakukan kejahatan. Jadi sebaliknya kita akan meninggalkan perkara yang sepatutnya kita tadi bersegera, iaitu menuju kepada pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, jadi sekarang kita sambung tentang persoalan yang keempat. Maksudnya di awal ayat ni Allah Taala nyatakan wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Maksudnya daripada ayat ini secara umumnya, mereka berkata, wahai Nabi Muhammad SAW, bila janji nak datang? In kuntum shadiqin, sekiranya kamu tadi benar. Okay, jadi percakapan mereka ni, percakapan meminta segera seksaan Allah Subhanahu Wa Taala tadi turun. Maksud Nabi tadi, Nabi SAW dia datang memberi amaran. Dia kata, hendaklah kamu beriman, hendaklah kamu bertaubat, hendaklah kamu kembali kepada Allah. Sekiranya kamu tidak beriman, tidak ingin bertaubat, maka Allah Ta'ala akan menurunkan azab. Jadi apabila Allah Ta'ala kata sedemikian, maka orang kafir tadi kata, bila azab tu nak datang? Jadi percakapan sebegini, maksudnya Allah Ta'ala nyatakan dalam Al-Quran, dengan perkataan ini, wa yaquluna. Mereka tadi, orang-orang kafir berkata, wa yaquluna. Jadi sekiranya kita belajar sedikit dalam bahasa Arab, lafaz yaquluna ni, dia merujukkan kepada masa yang akan datang. Mereka sekarang ataupun akan datang akan berkata bila nak datang janji ni. Sekiranya kamu tadi ialah orang yang benar. Jadi zahir ayat Al-Quran ini dia merujuk kepada ungkapan yang akan datang, yang akan dilafazkan oleh orang-orang kafir. Tapi Imam Abu Muslim radhiyallahu anhu dia berkata, ayat ni walaupun dia zahirnya merujuk kepada perkataan yang akan mereka lafazkan, tapi dalam masa yang sama dia boleh juga merujuk kepada ungkapan umat-umat terdahulu. Jadi kita kena takdirkan wa kanu yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Maksud kita kena takdirkan lafaz kanu. Maksudnya dahulu mereka berkata, bilakah nak datang janji yang kamu janjikan tadi, sekiranya kamu tadi adalah orang yang benar. Jadi apabila keterangan daripada Imam Abu Muslim tadi, kita dapat memahami bahawa sifat kekufuran yang akan membawa kepada sifat tergesa-gesa tadi, sifat tersebut sama ada daripada umat di zaman dahulu ataupun umat di masa Nabi Muhammad SAW diutuskan di zamannya, dan tabiat tersebut ataupun sifat tersebut kekal sampailah kepada hari ini. Maksudnya manusia mencabar Allah Subhanahu Wa Taala, seolah-olah bertanya, bilakah janji itu nak datang? Iyakah ada azab? Maksudnya keinginan mereka, maksudnya tidak ingin mereka tadi bertaubat, tidak kembalinya mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka tadi seolah-olah mencabar Allah Subhanahu Wa Taala agar menurunkan siksaan. Dan itu lafaz yang pertama yang Allah Taala nyatakan wa yaquluna. Kemudian lafaz kedua ialah lafaz mata, bilakah. Jadi apabila mereka bertanya bilakah azab Allah Subhanahu Wa Taala tadi nak turun, maka dalam tafsir dinyatakan apakah tujuan pertanyaan tadi. Maksud mengapakah orang kafir tadi dia bertanya bilakah azab tadi nak turun? Maka dalam tafsir dinyatakan sebab pertanyaan tadi ialah istibta'ul azab. Maksudnya mereka tadi merasakan lambat sangat azabnya nak datang. Maksudnya Nabi ni betul ke? Orang yang memberi amaran ni betul ke? Sebab tak datang-datang pun azab. Okay, jadi istibta' tadi merasakan azab tadi lambat. Itulah yang dinyatakan sebagai al-ajalah. Ajalah tadi. Maksudnya mereka tadi sepatutnya apabila Nabi memberitahu tentang azabnya akan turun, sekiranya kamu enggan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka sepatutnya orang yang mendengar amaran tersebut musyfiquna minha, berasa takut, kan, takut dengan ancaman, takut dengan ugutan. Tapi disebabkan kekufuran tadi, yang kufur tadi dia akan membawa satu sifat tergesa-gesa. Jadi sepatutnya mereka tadi, daripada sepatutnya mereka tadi rasa takut, gerun, bertaubat, kembali, minta maaf daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka pergi lawan pula dan mereka kata, bilakah azab itu nak datang? Segerakan azab tersebut. Jadi yang persoalan mata dari itu, bilakah tadi, ialah soalan yang menunjukkan kepada mereka seolah-olah menganggap azab tadi lambat. Jadi
keinginan menyegera tadi tu, maksud sifat ajalah tadi, sifat tergesa-gesa, gopoh kapah, nak cepat tadi tu, menyebabkan mereka tadi hilang pertimbangan. Sebab orang yang berakal, dia akan tahu sekiranya azab nak turun, kenapa nak cepat. Kan, maksudnya orang yang betul-betul waras, sekiranya diugut dengan azab, sepatutnya dia akan minta azab tadi dilewatkan, azab tadi dijauhkan. Tapi disebabkan sifat yang amat bahaya ni, sifat tergesa-gesa, sifat daripada nafsu amarah tadi yang tidak sabar tadi, sehingga kan mereka tidak sanggup meminta azab ke atas diri mereka sendiri. Wal'iyasubillah. Dari itu yang kita minta lindung. Maksudnya nafsu amarah yang Allah Ta'ala cipta manusia dengan nafsu tersebut, dia mempunyai banyak tabiat seperti sombong, kan, seperti ujub, kan, seperti marah. Tapi dalam Quran ni nak bagi tahu satu sifat yang amat bahaya, iaitu al-ajalatu, maksudnya tergesa-gesa ataupun gopoh gapah dalam perkara yang tak sepatutnya mereka minta. Kemudian satu lagi persoalan yang kita boleh bincangkan daripada lafaz yaquluna tadi. Maksudnya mereka berkata, wa yaquluna, maksudnya mereka berkata dengan lidah mereka, bilakah azab ni nak turun? Jadi apabila Allah Ta'ala menyatakan lafaz wa yaquluna, maksudnya Allah Ta'ala nak mengingatkan kepada kita bahawa ada dosa yang dibuat oleh manusia dengan tangan dia. Seperti dia tadi menikam manusia, membunuh manusia, ataupun dia mengambil harta orang. Tapi sekarang ni ada dosa yang dibuat dengan lidah. Jadi itulah nak diberitahu sekarang ni, apabila mereka wa yaquluna, mereka berkata. Jadi perkataan yang mereka lafazkan tadi, perkataan ni bukan dibiarkan begitu saja. Bahkan perkataan mereka tadi akan menyebabkan mudarat, bala bencana datang semula kepada diri mereka. Jadi orang yang tidak menjaga kalamnya, tidak menjaga percakapannya, tidak menjaga lidahnya, maka itulah jalan yang paling bahaya ataupun yang paling mudah akan membawa orang tersebut ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi diriwayatkan daripada Sayyidina Mu'az bin Jabal daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud Nabi menceritakan tentang Islam, menceritakan tentang solat, jihad dan seumpamanya. Kemudian Nabi kata, adakah kamu ingin aku memberitahukan kepada kamu paksi kepada semua amalan di dalam agama Islam? Maka Sayyidina Mu'az bin Jabal berkata, ya, aku nak tahu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang lidahnya. Kemudian Nabi kata, jagalah lidah kamu ini. Jangan sekali-kali kamu bercakap dengan benda-benda yang berbahaya, merosakkan diri kamu. Kemudian Sayyidina Mu'az bin Jabal bertanya, wahai Rasulullah, adakah kami akan diseksa dengan perkara yang kami cakapkan? Maka Nabi SAW menjawab, tidakkah manusia dicampakkan ke dalam neraka, melainkan disebabkan oleh apa yang mereka cakapkan. Jadi sememangnya di awal Islam sendiri, maksudnya semasa Nabi SAW datang membawa agama Islam, manusia tidak mempedulikan apa yang mereka cakap. Maksudnya seolah-olah mereka anggap percakapan tidak dihisap di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi daripada ayat yang kita sedang baca ni, apabila mereka mengingkari ataupun mereka tadi meminta azab disegerakan. Jadi percakapan mereka tu bukannya terbiar. Maksudnya percakapan tadi bukan percakapan yang sia-sia, tetapi disebabkan mereka sendiri meminta dengan percakapan mereka. Pertama, percakapan tu berdosa kerana sepatutnya mereka diam, takut kepada ancaman azab Allah, tapi mereka mencabar agar Allah menyegerakan azab. Jadi semata-mata percakapan tu sendiri berdosa, dan percakapan mereka tidak akan membinasakan diri mereka sendiri. Jadi itu faedah Allah Ta'ala menyebut wa yaquluna, maksudnya mengajar kepada kita dosa tak semestinya daripada sudut tangan, kaki, mata, tapi dosa yang paling bahaya sekali ialah apabila kita melafazkan sesuatu perkara yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka berkata hazal wa'du. Mereka berkata, bilakah perjanji ini? Jadi lafaz haza ni dia menunjuk kepada tanda isyarat ni, maksudnya ini. Bilakah janji ini akan berlaku sekiranya kamu wahai nabi-nabi ialah orang yang benar. Jadi lafaz haza ni sekiranya kita rujuk kepada perkataan ulama, maksudnya mereka tadi seolah-olah menghina janji yang Allah Subhanahu wa taala ataupun ancaman yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan. Jadi ini salah satu sifat takabur yang ada di dalam diri manusia. Sekiranya orang mengingatkan kepada kita satu ancaman, sekiranya orang tadi menegur kita dengan sesuatu teguran, lalu kita menghina teguran tersebut. Kita kata, ini tak ada kaitan dengan aku. Kau cakap kau tak betul. Ini setakat ancamannya, aku tak takut pun. Jadi sekiranya ada lintasan-lintasan tersebut di dalam diri kita, itulah yang nak dibagi tahu daripada lafaz haza tadi. Maksudnya lafaz ini tu dia disebut kerana menghina
janji ataupun amaran yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian persoalan seterusnya adalah lafaz al-wa'du. Lafaz al-wa'du itu bermakna sesuatu yang dijanjikan. Jadi perkara yang Nabi SAW janjikan ataupun yang Allah Ta'ala maklumkan, yang mereka tadi dustakan, pertama sekali perkara yang berkaitan dengan dunia. Maksudnya azab kekufuran, maksudnya mereka tadi dibunuh, kan? Mereka tidak akan ditimpakan azab, diturunkan hujan batu daripada langit, ditenggelamkan bumi. Jadi mereka mencabar, bilakah janji yang berlaku, yang di dunia ni akan berlaku. Itu pentafsiran pertama. Al-wa'ad itu dia merujuk kepada ancaman di dunia. Dan pendapat kedua dia kata al-wa'du tadi merujuk kepada seksaan di akhirat. Maksud mereka tadi mendustakan, ataupun mereka tu bila dia kata seksa akhirat ni nak berlaku, bila seksa akhirat ni nak jadi, lambat lagi dia kata. Jadi daripada lafaz al-wa'du tadi dia boleh merujuk kepada dua bentuk seksaan yang dinyatakan. Yang pertama seksaan di dunia dan kedua ialah seksaan di akhirat. Kemudian satu perkara lagi yang kita boleh bincangkan ialah lafaz al-wa'du tadi. Al-wa'du sekiranya kita biasa gunakan, maksudnya dalam bahasa Arab, dia merujuk kepada janji-janji yang baik, janji-janji syurga, kan, janji-janji nikmat dan seumpamanya. Tapi dalam ayat ni, maksudnya Allah telah menyatakan lafaz al-wa'du tadi pada perkataan orang-orang kafir. Tadi kebiasaan ni kita kata wa yaquluna mata hadzal wa'id. Bilakah ancaman, ugutan, seksaan ni sekiranya kamu tadi ialah orang yang benar. Jadi sekarang ni yang nak kita fahami, maksudnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang kafir tadi bertutur dengan perkataan yang benar. Maksudnya daripada satu sudut, ancaman, seksaan ialah berita yang jahat kepada mereka, kepada orang-orang kafir. Tetapi kemusnahan orang kafir, dia ialah al-wa'du di sisi orang beriman. Dia ialah berita gembira di sisi orang beriman. Jadi daripada sudut kegembiraan, maksudnya daripada sudut kebinasaan kafir, kan, musuh Allah Subhanahu wa taala, daripada sudut diri mereka, benda tu ialah wa'id, ancaman. Tapi daripada sudut benda tu berlaku dan benda ni dilihat oleh orang Islam, maka perkara tadi dihukumkan sebagai al-wa'du, berita gembira. Dan juga nak difahami daripada situ, maksudnya kebangkitan di hari kiamat, kan, maksudnya hisab, kan, maksudnya masuk ke dalam syurga, benda-benda akan berlaku di akhirat. Perkara tersebut keseluruhannya di sisi orang beriman ialah al-wa'du, maksudnya perkara yang baik, maksudnya perkara yang ditunggu-tunggu oleh orang beriman. Jadi orang kafir menganggap benda tersebut ialah satu perkara yang tidak mereka sukai. Mereka tak ingin dibangkitkan, tak ingin dihisap, maksudnya tak ingin ditimbang amalan mereka. Maka perkataan mereka al-wa'du tadi itu ialah perkataan janji gembira di sisi orang beriman. Adapun mereka sendiri, orang-orang kafir, mereka tidak ingin, mereka tidak suka kepada kebangkitan tersebut. Dan di kesimpulannya, maksud setelah kita bincangkan beberapa persoalan daripada setiap lafaz-lafaz yang Allah telah nyatakan daripada ayat ke-25 ni, sekarang kita bincang kepada kesimpulan. Maksudnya apakah kesimpulan yang Allah Ta'ala nak kita dapat daripada ayat ke-25 ni? Jadi ada dua perkara. Pertama ialah dham al-ajalati. Dham ni maksudnya celaan kepada satu sifat yang dipanggil sebagai al-ajalah, tergesa-gesa. Jadi daripada sudut ta'rif, apakah maksud tergesa-gesa tadi? Maksud tergesa-gesa ni ialah talabus syai'i wa taharrihi qabla awanihi. Maksudnya seseorang menuntut sesuatu perkara dan dia mencari-carinya sebelum daripada waktunya. Jadi ada dua perkara lah yang Allah nyatakan dalam Quran. Pertama ialah al-ajalah dan kedua ialah as-sur'ah. Al-ajalah ni kita terjemah dengan tergesa-gesa, gopoh-gapah. Dan jadi satu lagi perkara ialah as-sur'ah, maksudnya bersegera. Jadi sebagai contohnya Allah Ta'ala berkata wa yusari'una fil khairat. Sifat-sifat orang beriman tadi, mereka bersegera, tergesa-gesa kepada kebaikan. Jadi Imam Fakhruddin Ar-Razi berkata, mengapakah orang beriman tergesa-gesa kepada kebaikan? Padahal Allah Subhanahu Wa Taala telah menyatakan bahawa tergesa-gesa tadi dicela. Kan, maksudnya Nabi SAW juga bersabda, al-ajalatu minasyaitan. Tergesa-gesa itu adalah sifat daripada syaitan. Wa ta'ani, dan bertenang itu minar rahman, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Imam Fakhruddin Ar-Razi menyatakan apakah perbezaan antara as-sur'ah, bersegera, wa bainal ajalati, dan antara tergesa-gesa tadi. Maka Imam Fakhruddin Ar-Razi menjawab, dia kata as-sur'atu, bersegera, makhsusatun, maksudnya dikhususkan kepada orang yang menyegerakan perkara yang sepatutnya disegerakan. Jadi sekiranya benda tadi dituntut bertaubat, mesti disegerakan. Jadi sekiranya kita menyegerakan taubat, itu dipanggil as-sur'ah.
Maksudnya, meninggalkan maksiat, meninggalkan bergelumang dalam dosa. Perkara tersebut dituntut dengan segera. Jadi sekiranya kita melaksanakan perkara tersebut dengan segera, maka itu tak dipanggil al-ajalah, bahkan dipanggil sebagai as-sur'ah. Adapun ajalah ni, tergesa-gesa ni, dikhususkan kepada orang yang menyegerakan perkara-perkara yang tak sepatutnya dia tadi segerakan. Jadi Imam Fakhruddin Ar-Razi berkata, al-musara'ah tadi, maksudnya bersegera tadi, dikhususkan kepada keinginan yang berkaitan dengan agama. Kan maksudnya, apa saja kebaikan yang berada di dalam agama Islam, maka kita kena ada satu sifat dia panggil as-sur'ah, hendaklah bersegera. Sekiranya kita ada kejahilan, maka kita bersegeralah belajar. Kan? Sekiranya kita ada lemah dalam keimanan, maka kita segeralah menguatkan keimanan tersebut. Kan? Sekiranya kita tadi kurang amalan, maka bersegeralah menambahkan amalan. Jadi, itu beza antara al-ajalah dengan as-sur'ah. Maksudnya, al-ajalah tadi dicela dan as-sur'ah tadi tu dituntut di dalam agama Islam. Jadi, persoalan yang seterusnya boleh kita bincangkan ialah mengapakah bersegera tadi tu dicela. Maksudnya, sifat tergopoh gapah tadi, mengapakah dia tadi dicela di dalam agama Islam. Maka nyatakan dalam tafsir, sesungguhnya sifat tergesa-gesa tadi dicela li'annahu min muqtadas syahwati, kerana sifat tersebut dia ialah kehendak ataupun salah satu daripada tabiat nafsu syahwat. Maksudnya nafsu syahwat tadi tu dia ada beberapa sifat, macam kita dah bincang tadi. Salah satunya seperti sombong, kan, salah satunya seperti kufur, kan, salah satu tadi seperti hasad, dengki. Jadi salah satu sifat yang ada pada syahwat tadi yang perlu kita kenal pasti ialah nafsu amarah bisu tadi. Dia ada satu, dia mengarahkan kita supaya bersegera. Jadi apabila kita tadi mengikut arahan bersegera yang dikeluarkan oleh nafsu amarah tadi, maka apakah yang akan berlaku kepada diri kita? Yang akan berlaku sebagai contohnya orang yang solat dalam keadaan tergesa-gesa. Maksudnya kita tadi sepatutnya solat dengan membaca dengan tenang, kan, merenung bacaan-bacaan, kan, rukuk dengan sempurna, kan, i'tidal dengan sempurna. Tapi sekiranya dia masih lagi bersifat dengan ajalah tadi, maka dia akan sembahyang secepat kilat. Sama juga apabila kita tadi membaca Al-Quran. Sekiranya kita tadi masih mempunyai sifat ajalah, maka kita akan baca Quran juga. Tapi tujuan baca Qurannya nak khatam cepat. Nak lawan siapa yang boleh khatam lagi cepat. Kan? Siapa yang boleh baca lagi banyak. Tapi sepatutnya kita maklum bacaan Al-Quran tujuan ni adalah tadabbur. Maksudnya kita nak mengetahui apakah makna ayat. Adakah kita sudah melaksanakan makna ayat tersebut. Adakah ayat ini berkaitan dengan fiqh. Atau ayat ini berkaitan dengan tasawuf. Atau ayat ini berkaitan dengan akidah. Tapi sekiranya seseorang tadi masih kekal dalam sifat ajalah tadi, tergesa-gesa gopoh tadi, dia akan baca juga Quran. Kan? Tapi baca dengan tidak menghayati makna-makna ayat tersebut. Dan antara kemudaratan, kan, sifat ajalah ni sebagai contoh, seorang tadi makan. Kenapa bila kita makan, kan, sepatutnya kita ada kunyah, kan, makanan tadi dengan sempurna, supaya apabila makanan tadi masuk ke dalam perut, dia tidak memudaratkan. Tapi sekiranya kita tadi ada sifat ajalah, kan, maksudnya tak sempat makanan tadi kita nak kunyah, kita dah telan. Belum kunyah lagi, kita dah telan. Dan sebagai contoh lagi, apabila sifat ajalah ni dia akan memudaratkan, terutamanya pelajar-pelajar agama. Kan? Maksudnya pelajar agama, dia memerlukan kepada masa, ataupun apa saja bidang pengajian lah. Dia memerlukan masa yang panjang. Kan? Tapi sekiranya kita ada sifat tergesa-gesa tadi, baru belajar 2-3 tahun, dah tinggalkan pengajian. Baru belajar setahun, 2 tahun, baru memahami separuh ilmu, kita dah tinggalkan pengajian tersebut, dan kita dah mendakwa diri kita dah menjadi guru ataupun seumpamanya. Dan ajalah ni juga menyebabkan manusia tadi menghukumkan seseorang tanpa kajian, ataupun tanpa selidik. Maksudnya kita nampak orang keluar daripada tempat maksiat, terus kita hukum orang ni ialah orang jahat, orang ni ialah ahli maksiat. Maksudnya kita nampak orang tadi pakaiannya buruk, kan, terkoyak ataupun seumpamanya, terus kita kata orang ni pengotor, orang ni tidak bersih. Jadi kita tak tahu apa masalah orang tadi, mengapakah dia masuk ke tempat maksiat tadi, apa yang dia buat, apa sebenarnya sebabnya. Tapi sebabkan sifat ajalah tadi, kan, menyebabkan seseorang tadi tidak menyelidik dengan baik. Dan antara kemudaratan sifat tergesa-gesa ni sebagai contoh apabila hubungan, kan, suami isteri tadi, kan, maksudnya suami kan menjadi tanggungjawabnya untuk menyempurnakan hajat isterinya semasa bersama, kan, semasa bersetubuh tadi. Tapi sekiranya dia ada sifat ajalah tadi, tergesa-gesa, maka yang dipikirkan ialah diri ni saja. Dia fikirkan dia nafsu ni dah terlepas, nafsu ni dah ditunaikan, maka dia tak peduli kepada isterinya. Dan salah satu lagi ialah contoh kemudaratan ajalah ni ialah orang yang menuntut sesuatu kurniaan, keramat sebelum
sebelum masanya. Maksudnya kita tadi datang berguru, berzikir kan, apa dia mendekatkan diri kepada Allah, tapi disebabkan ada rasa sifat ajalah tadi masih belum bersih. Jadi dia tanya, kenapa aku dah beribadat lama tak dapat hasil ni? Kan kenapa aku dah beribadat 10 tahun, 20 tahun tapi tak ada apa pun kelebihan yang aku dapat? Jadi ajalah itulah yang menyebabkan akhir sekali dia rasa, tak payahlah, baik tinggal saja segala amal-amalan ni. Dan begitulah juga ajalah tadi, sekiranya dia tadi berkaitan dengan organisasi ataupun pemerintahan, maka dia amat berbahaya. Kadang-kadang salah dalam satu-satu keputusan akan memudaratkan rakyat dan seumpamanya. Ya, jadi itu ialah beberapa, jadi itu contoh mudaratnya sifat ajalah tadi, salah satu sifat daripada nafsu amarah yang perlu kita bersihkan. Maksudnya kita perlu bersihkan sifat tersebut daripada diri kita agar Allah Ta'ala memelihara. Dan persoalan seterusnya, adakah seseorang tadi boleh menghilangkan sifat tergesa-gesa tadi? Jadi jawapannya tidak terkandung dalam tafsir, boleh kan. Maksudnya sememang jelah semasa Allah mencipta manusia tadi, sifat ajalah tadi dah sebati dengan diri manusia. Sifat tergesa-gesa, gopoh rapah tadi sama juga dengan sifat-sifat yang lain seperti sifat sombong, hasad, dengki, sifat sukakan kemasyhuran, sifat megah diri dan seumpamanya. Semua sifat tu dah adun di dalam nafsu amarah tadi. Tapi sebab itulah Allah Ta'ala mengutuskan kepada kita Nabi-Nabi dan Rasul, dan mengutuskan kepada kita agama Islam. Maka dengan kita mengamalkan agama Islam tersebut, maka sifat-sifat nafsu amarah ni akan hilang sedikit demi sedikit. Jadi sebagai penutup kepada kesimpulan yang pertama ni, adakah kesemua perkara tergesa-gesa tadi ataupun nak cepat tadi itu salah? Maka dalam tafsir dinyatakan al-ajalatu minasyaitan. Maksud tergesa-gesa, gopoh gapah ni, ini ialah salah satu sifat yang diambil daripada syaitan. Illa fi sittati mawadi', kecuali pada 6 tempat yang sekiranya kita tergesa-gesa, kita tergopoh gapah, maka perkara itu ialah perkara yang baik. Pertama sekali, ada'us salati iza dakhala al-waqt. Maksudnya menunaikan solat apabila dah masuk waktu. Apabila dah azan, sebab tu kita tadi tergesa-gesa untuk menunaikan solat. Dan yang kedua, mengebumikan orang yang meninggal dunia, jenazah lah, apabila jenazah tadi dah sempurna, dah siap. Itu kedua yang perlu disegerakan. Dan yang ketiga ialah menyegerakan anak-anak dara berkahwin apabila mereka tadi telah sampai masanya. Dan yang keempat ialah membayar hutang apabila telah sampai masa hutang tersebut. Dan yang kelima ialah menghidangkan makanan kepada tetamu apabila tetamu tadi datang. Dan yang terakhir sekali, menyegerakan taubat sekiranya seseorang tadi melakukan dosa. Dan itu kesimpulan pertama yang Allah Ta'ala ingin maklumkan kepada kita. Maksudnya satu sifat daripada sifat nafsu amarah yang amat berbahaya, kan, yang boleh menyebabkan seseorang tadi meminta azab turun ke atas dirinya sendiri. Maksud kita sekarang ni nak minta lindung kan daripada azab Allah, nak minta lindung daripada kemudaratan, nak minta lindung daripada wabak, bencana dan seumpamanya. Tapi disebabkan salah satu sifat nafsu amarah ni, dia tadi dengan ketidakcerdikan dia meminta disegerakan azab tersebut. Jadi kita minta lindung daripada sifat al-ajalah tadi, dan hendaklah kita tadi berusaha membersihkan sifat tersebut. Dan kesimpulan kedua yang kita boleh ambil daripada ayat ni ialah daripada penghujung ayat tadi. Maksudnya mereka berkata, wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Sekian kamu tadi ialah orang-orang yang benar. Jadi sebagai penutup kepada ayat tadi, setelah Allah Ta'ala menyatakan salah satu daripada sifat nafsu amarah, iaitu mereka tadi menyegerakan, tergesa-gesa, gopoh dalam minta azab daripada Allah Ta'ala, maka di akhir tadi Allah Ta'ala tutup dengan satu sifat, iaitu as-sadiqin, maksudnya orang-orang yang benar. Jadi daripada lafaz sadiqin tadi, kita boleh ambil dia punya sifatnya itu as-sidqu, maksudnya orang yang benar. Jadi kita bincangkan sedikitlah mengapakah Allah Ta'ala menyebut lafaz as-sidqu tadi dan ta'rif lafaz as-sidqu tadi sebagaimana dinyatakan oleh ulama radhiyallahu anhum. Jadi as-sidqu tadi bermaksud seseorang yang menjaga janji dan meninggalkan melampaui batas. Dan Imam Abdul Wahid ibn Zaid berkata, as-sidqu al-wafa'u lillahi bil amal. Maksudnya menunaikan tuntutan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyempurnakan janji dengan beramal. Maksudnya sekarang ni kita dah berjanji, apabila kita balik, kita dah berjanji untuk sembahyang, maka kita kena menunaikan janji tersebut dengan melaksanakan sembahyang. Dan apabila kita belajar lagi, kita berjanji untuk berzikir, untuk membersihkan hati, maka kita kena menyempurnakan janji berzikir, tazkiyah, membersihkan hati tadi dengan mengamalkan amalan tersebut. Jadi orang yang mengamalkan janji, kan, menyempurnakan janji, maka itulah orang yang diistilahkan sebagai as-sadiq, ialah orang yang benar.
Jadi dinyatakan as-sadiquna humus sabiquna al-awwalun. Setengah pendapat mengatakan as-sadiqun tadi ialah orang-orang terdahulu yang awal. Antaranya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali radhiyallahu anhum wa ghairuhum. Dan setengah ulama mereka katakan as-sidqu ialah kemuncak kepada keadaan hati manusia. Maksudnya apabila seorang tadi dikurniakan dengan sidq, maka akan berlaku kepadanya istiwa'us sirri wal alaniyah. Maksudnya keadaannya sekira bersendirian, dia akan menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan sekiranya di depan manusia juga dia akan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika azizun, maksudnya dia kata perkara tersebut, maksudnya as-sidqu ni lah sifat yang amat jarang wujud. Maka dalam kitab Zabur dinyatakan kadzaba man idda'a mahabbati, dustalah orang yang mendakwa kecintaanku. Maksudnya orang tadi dia mesti benar dalam kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mendakwa kita cintakan Allah Subhanahu wa taala, tapi dalam kitab Zabur dia kata siapa yang mendakwa mencintai Allah, orang tersebut masih lagi berdusta sekiranya apabila masuk saja malam dia tadi tidur. Jadi itu beberapa ta'rifan yang ulama nyatakan tentang lafaz as-sidqu tadi. Jadi sebagai penutupnya, apabila Allah Ta'ala menyebutkan lafaz as-sidqu tadi, maka perlulah kita fahami bahawa jangan sekali-kali kita mendustakan orang-orang yang benar. Maksud kita dah maklum, Allah sentiasa membangkitkan di setiap zaman setiap zaman tadi khalifah-khalifah kepada nabi-nabi dan rasul. Dan setiap zaman akan ada manusia yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sekali-kali kita berkata seperti mana orang kafir tadi berkata, mata hadzal wa'd in kuntum shadiqin. Seolah-olah orang kafir tadi kata, kamu ni dusta je. Kamu ni tipu je, tak ada pun azab-azabnya akan turun ni. Jadi percakapan sedemikian, itulah yang diistilahkan sebagai takzibun, mendustakan utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mendustakan mereka ni, inilah sifat munafik yang amat menakutkan. Jadi jangan sekali-kali kita membiarkan sifat tersebut ada dalam diri kita dan kita membiarkan sifat tersebut tadi. Dan kedua, apabila Allah Ta'ala menyebut tentang as-sadiqin tadi, maka menjadi kewajipan kepada kita untuk mencari mereka dan berada bersama-sama mereka. Sebab dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, wa kunu ma'as-sadiqin, hendaklah kamu tadi berada bersama-sama dengan orang yang benar. Maksudnya kita perlu mencari mereka dan kita berada bersama-sama mereka agar sifat sidq yang ada pada mereka tadi berpindah kepada diri kita. Dan persoalan ketiganya, bagaimanakah cara untuk kita tadi mencari mereka tadi? Maka dinyatakan dalam tafsir, dia kata karamatul awliya la tazharu illa li ahli sidqi wa tasdiq. Maksudnya nyatakan bahawa kita nak mencari kekasih Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebanyakan orang dia nak mencari tadi tu, dia cuba cari, oh syekh ni keramat ni apa? Orang ni keramat ni berapa banyak? Keramat ni macam mana? Ataupun dia ikut satu orang guru tadi, dia nak tengok apakah keramat yang nak keluar daripada syekh tadi. Maka dalam tafsir dinyatakan, maksudnya Imam Ibn Ajibah dia kata, keramat-keramat wali-wali Allah Subhanahu wa taala tidak akan terzahir melainkan sekiranya orang tadi mempunyai sifat sidq. Jadi sekarang ni perkara tu terbalik. Maksud kita yang perlu ada sifat sidq terlebih dahulu, barulah Allah Ta'ala menzahirkan keramat tersebut kepada diri kita. Jadi dinyatakan juga sekiranya orang yang mengingkari, orang tu sememangnya daripada asal dia mengingkari kekasih Allah, dia mengingkari keramat-keramat, maka mereka tadi tidak akan dizahirkan keramat kepada mereka. Maksudnya Allah Ta'ala akan menyembunyikan lagi supaya mereka tadi lebih jauh lagi daripada kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itulah yang menjadi asas kepada mendekatkan diri kepada Allah ialah kita dulu kena ada sifat as-sidq tadi. Maksudnya kita kena ada keazaman yang benar, betul-betul nak mendekatkan diri, kan, betul-betul berdoa, betul-betul memohon, barulah Allah Subhanahu wa taala akan membukakan jalan tadi. Tapi sekiranya daripada awal kita dah engkar, kita kata Islam, tasawuf tiada di dalam agama Islam, tarekat tiada di dalam agama Islam, amalan-amalan ini direka cipta oleh ulama, maka kita sendiri menutup jalan tu di hadapan kita. Dan yang terakhir sekali, Imam Ibn Ajibah berkata, ketahuilah bahawa sesungguhnya siapa yang sekiranya dia tadi nak mengakui seseorang tadi kekasih Allah, lalu dia tadi mencari-cari apakah keramat orang tersebut, maka itu menunjukkan kepada qillatil i'tiqadi fihim wa qillatis sidq. Maksudnya itulah menunjukkan kepada orang tadi kurang beriktikad dengan guru-guru dan orang tadi sememangnya dia tidak mempunyai sifat sidq. Jadi dia kata, sebab dalam tafsir dia kata wa akmalul karamat
Kerana keramat yang paling sempurna ialah al-istiqamatu ala tauhid fil batin. Orang yang istiqamah di atas mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam batinnya, dan dia kekal menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala pada zahirnya. Wabillahi taufiq. Jadi itu kesimpulan kedua lah yang dapat kita bincangkan. Maksudnya Allah Taala memberitahu Nabi-Nabi tadi yang datang mereka mempunyai satu sifat. Iaitu sifat ni ialah as-sidqu. Dan mereka tadi diistilahkan sebagai as-sadiqin, orang-orang yang benar. Maka tanggungjawab kepada kita lah, kita tadi mencari mereka dan bersahabat dengan mereka, dan jangan sekali-kali kita tadi meminta dalil dan bukti. Maksudnya jangan sekali-kali kita tadi mencari-cari alamat tanda untuk mengetahui kebenaran diri mereka. Kerana kita perlu memulakan daripada diri kita sendiri. Maksudnya kita kena memohon daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang akan mencampakkan keyakinan tu dalam diri kita, bukan sebaliknya. Kerana sekiranya sebaliknya tadi, maka Ibnu Ajibah berkata, itulah tanda orang tadi mendustakan, ataupun orang tadi sememangnya tiada i'tiqad dan hilang sifat sidik tadi. Jadi moga-moga Allah Taala memberi kefahaman kepada kita, dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita daripada sifat al-ajalah, tergesa-gesa, sehingga seseorang itu sanggup meminta agar diri ini ditimpakan dengan azab. Dan kita mohon juga daripada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kepada kita sifat as-sidqu, sifat benar dalam keazaman, benar dalam menyempurnakan janji. Moga-moga apabila kita berniat, berazam agar dikurniakan dengan sifat as-siddiq tadi, maka kita akan ditemukan dengan as-sadiqin dan kita dapat berguru dengan mereka. Wallahu ta'ala alam. Jadi segala yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, segala salah silap itu daripada diri saya sendiri. Moga-moga Allah beri kepada kita kefahaman, ilmu dan amalan. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Allahumma ihfaz shaykhana Sayyid Salahuddin Al-Hasan Al-Husaini. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma latuf bi ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.